Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seluruh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini setelah kita selesai mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan sambung kembali perbahasan dan perbincangan yang tertangguh beberapa bulan sebelum daripada ini, di mana kita menggunakan kitab Apa Artinya Saya Menganut Islam. Apa artinya saya menganut Islam? Dan kita masih lagi dalam tajuk besar bab yang pertama, saya mestilah Muslim dari sudut akidah. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 21 pada nombor yang ke-13. Muka surat 21 nombor 13. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, saya juga mestilah takut hanya kepadanya, yakni kepada Allah, dan tidak takut kepada yang lain. Perasaan takut tersebut seharusnya menyebabkan saya menjauhi segala larangan dan kemurkaan Allah.
Tuan-tuan, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, perkara ini perkara yang kita nak tengok malam ni, saya kira perkara asas yang sentiasa diingatkan kepada kita dalam kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, forum-forum, iaitu sebagai manusia yang mengaku Islam, yang mengaku hamba Allah, antara benda yang paling penting yang mesti ada dalam jiwa kita ialah ittaqullah. Mesti ada perasaan takut kepada Allah. Takut yang kita mesti ada, takut itu hanya selayaknya kepada Allah. Dalam erti kata, cara takut tu supaya kita jauh dari kemurkaan Allah. Habis tu macam mana pula Ustaz kita takut pada manusia? Takut pada binatang? Tak, binatang buah kan? Tu kena reti juga. Saat lagi jumpa rimau pula, lepas ni kita berkawan. Pasal saya tak takut kecuali Allah saja Ustaz. Lepas tu buat tahlil 3 malam untuk turut jawab. Dengan rimau kena lari lah tuan-tuan. Tak, dia ada beza tak? Takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk Allah. Pasal apa fitrah tu Allah bagi jadi, dia memang ada tuan-tuan. Takut dengan makhluk ni dia memang ada. Kita takut ke orang jahat, tak? Itu fitrah lah. Takut ke orang kata hantu setan, jembalang, tak? Takut pada binatang buas, itu fitrah. Sebab kita hidup di dunia ni, dia ada hubungan dengan makhluk yang saya sebut tadi. Dan dalam erti kata lain, takut kepada makhluk, kita semakin menjauh. Kita makin jauh daripada makhluk yang kita takut tu. Takut pada rimau, singa, jauh-jauh daripada rimau, singa tu. Takut pada orang jahat, jauh-jauh daripada orang jahat tu. Takut pada benda-benda lain, binatang buah ke apa, jauh-jauh lah. Makna takut dengan makhluk makin jauh. Bezanya bila sebut takut kepada Allah, kita makin dekat. Ini beza dia. Sebab yang saya sebut takut pada makhluk tadi, itu fitrah yang memang Allah campak dalam dada kita. Jangan kata kita orang biasa, Nabi pun ada perasaan takut. Ada. Nabi Musa, Allah cerita dalam Quran, bila berlaku perdebatan antara Nabi Musa dengan Firaun. Berhujahlah Firaun kan, dia mengaku jadi Tuhan apa semua. Akhirnya Firaun tak puas hati, ringkas cerita, ajak Nabi Musa berdebat dan bertarung, mengadu kekuatan, beradu kekuatan. Firaun hantar 70 orang tukang sihir. Nabi Musa datang seorang. Firaun dia hantar wakil dia nak berlawan dengan Nabi Musa ni 70 orang tukang sihir. Keluar satu tarikh, lokasi di mana himpun semua rakyat Mesir, tengok perlawanan tu. Nak menentu kononnya siapa yang benar. Firaun dia rasa dia boleh menang. Dan dalam riwayat menyebut 70 orang tukang sihir yang Firaun hantar nak berlawan Nabi Musa seorang ni, 70 orang tu yang level dia kalau hari ni kita sebut PhD.
Dia bukan tukang sihir yang baru-baru nak belajar buat magic ni, bukan. Kan? Baru nak belajar main sorok daun teruk, tu bukan. Itu level tadika dia panggil lah. Ini tukang sihir yang memang master punya. Memang dah berpuluh tahun dalam bidang sihir. Lalu berlakulah dialog yang Allah rakamkan dalam Quran. Qalu ya Musa. Qalu itu jamak. Kalau seorang dipanggil qala, seorang berkata. Kalau qalu, mereka berkata. Qalu ya Musa, mereka berkata. Siapa mereka itu? Tukang sihir Firaun yang 70 orang. Berkatalah tukang-tukang sihir itu, imma antul qiyah, wahai Musa, adakah kamu yang akan baling tongkat kamu dulu? Wa imma an nakuna awwala man alqa, atau kami yang akan baling tongkat dan tali kami dulu. Siapa kata? Tukang sihir yang 70 orang tu. Bahasa mudahnya dia kata ginilah, wahai Musa, siapa nak start dulu? Siapa nak mula dulu? Kamu nak baling dulu ke kami nak baling? Lalu Nabi Musa menjawab, Allah rakam dalam Quran, qala bal alqu. Nabi Musa kata, koranglah baling dulu. Ini jawapan hero lah. Kan? Nampak macam handal sangat, korang start dulu. Hero kan macam tu kan, dia last. Kalau cerita Hindustan tu last sekali baru keluar celah tayar ke tepi. Itu hero Hindustan. Dia takkan mati macam tu. Kena tembak 18 dah berhidup dia. Itu hero dia panggil lah. Nabi Musa kata, korang start dulu lah, jangan cakap banyak sangat, korang mula dulu. Lalu bila dia baling oleh tukang sihir ni, tali, tongkat, kayu semua dibaling, bertukar menjadi ular. Tali tu, tali kat luar yang tuan-tuan pengadang tu, ambil, baling, tukar jadi ular. Takut tak? Nabi Musa pun takut. Encik Musa lagi lari awal kan? Nabi Musa pun takut. Bila baling tali oleh tukang sihir, bertukar jadi ular. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Allah kata, bila ditengok tongkat dan tali bertukar menjadi ular, timbul rasa takut dalam diri Nabi Musa. Itu fitrah. Saya nak sebut, takut dengan makhluk tadi, dengan ular bisa tak? Itu fitrah. Kan? Jangan kata ular, tuan-tuan, biawak masuk dalam rumah kita pun telefon bomba. Takut nak tangkap. Saya tengok dalam video-video kan, dalam Facebook, kesian bomba. Biawak pun dia kena tangkap, ular pun dia kena tangkap, semua binatang dia kena tangkap. Pasal kita takut. Jangan kata ular tedung ke ular sawa ke ular senduk, ular lidi pun kita takut kan. Kalau di kampung tak, kita naik motor tak, dekat semak-semak tu, tiba-tiba melintas ular lidi atas jalan raya, kita naik motor ni, walhal selamat lah tu, boleh lenyek je ular tu tak. Kalau dia melintas ular lidi kan, besar jari kelingking. Tapi sebab nama dia ular, kita pun dah atas motor tu, angkat kaki dua-dua lagi tu. Dengan motor-motor kita wheelie terus, pasal takut. Fitrah. Saya bila 2-3 tahun lepas kot, saya pergi janda baik. Janda baik kan banyak, bukan banyak janda, tuan-tuan jangan laju nak menyambung. Banyak sungai. Kan janda baik kan banyak sungai. Dalam kawasan janda baik tu kan, sungai banyak. Jadi satu hari tu bawa keluarga pergi macam berkelah lah tepi sungai kan. Saya pun bentan tikar tepi sungai tu. Adalah kawasan tu tak ada orang sangat, sebab ceruk-ceruk dalam hutan sikit.
Sebab saya biasa juga area-area situ, sebab selalu pergi mancing dulu. Jadi dah bentang tika, nasi lemak dah ready semua. Tepi sungai kan, sejuk, pagi-pagi, pukul 9 lebih 10. Duduk-duduk sila anak beranak, baru nak suap nasi lemak, jatuhlah daun-daun buluh tu kan, tepi sungai. Jatuh-jatuh, anak pun menengok ke atas. Tengok-tengok bergulung ular tu. Atas, betul-betul atas kepala kami. Boleh tahan jugalah. Kita pun tak tahu bisa tak bisa, nasi lemak ke mana, apa ke mana lepas tu. Saya merangkak macam komando 69 tu, punya hebat. Masa tu baby anak saya kecil lagi, dalam stroller kan. Angkat slow-slow, nasi lemak bungkus elok-elok balik. Dalam merangkak tu, nasi lemak perlu diselamatkan, sebab tak makan lagi masa tu. Tak. Bergulung ular dekat buluh punya cabang atas tu. Besar agak tu. Tak tahu bisa tak bisa, kita bukan mahir sangat. Saya masuk gambar tu dalam Facebook, semua kata bisa ni ustaz, ular kapak apa ke benda, bukan tedung, bukan selar, dia macam tahulah kapak apa yang tadi panggil kan, tapi bisa lah. Kepala dia tu memang nampak bisa tu kan. Tapi tak ada apa-apa lah, ular tu pun duduk diam di atas tu, kita yang kelang kabut kat bawah takut tak. Itu cerita takut dengan makhluk. Malam ni kita bincang takut kepada Allah. Takut pada Allah bukan suruh lari jauh-jauh gitu, bukan suruh menjauhkan diri dengan Allah. Ni yang tuan-tuan hadir malam ni, ibu-ibu tak adalah, ibu-ibu yang menonton live saya ni adalah tuan-tuan yang hadir malam ni. Ini antara contoh yang hadir dalam rumah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah contoh orang-orang yang insya-Allah ada perasaan takutnya kepada Allah. Itu yang kita boleh hadir. Dan saya sebenarnya nak meluahkan jugalah sedikit. Mungkin bukan pandangan saya seorang, tapi mungkin juga sebahagian besar asatizah. Ni minta maaf lah kita sebut lah. Sejak boleh berkuliah dengan SOP ni, terutama awal Julai ni, baru seminggu dua ni kita boleh start kuliah kan. Masjid pun dibuka. Kita tengok sehingga ke hari ini, saya dah beberapa kuliah yang saya pergi, adalah 4-5 kuliah dah dalam Julai ni. Ni yang kelima saya rasa. Kita tengok kehadiran tu masih membimbangkan juga lah. Walaupun dibenar dengan kapasiti agak besar juga kan. Saya tak tahulah sekarang ni dah ada had ke tidak. Selagi boleh muat kot, boleh masuk, asal ada penjarakan dan sebagainya, SOP lah. Tapi kita tengok kehadiran tu masih macam tak berapa menggalakkan, macam suam-suam kan. Sebab masa PKP dulu, ialah Rio Rendah pula suruh buka masjid kan. Bila masjid tutup, pasar raya Central Mart apa buka, orang bising. Pasar raya buka, masjid tutup katanya. Bila masjid dah buka, dia tak datang pula kan. Jadi saya sebenarnya risau benda ni. Bila kita cek balik lah, kaji balik secara, bukanlah kajian ya sangat kan, kita bukan pengkaji pun. Tapi bila kita semak balik, faktornya mungkin antaranya mungkin disebabkan SOP yang ada, SOP yang ketat tu, mungkin orang malas nak datang. Satu. Tapi dah itu aturannya kan, kena ikut lah. Atau yang lebih kami nampak, sebab orang dah selesa semayang kat rumah kan. Berapa bulan kita semayang di rumah tuan, orang dah selesa, dia dah jadi macam malas pula nak pergi masjid. Itu yang kita risau sikit. Tapi saya harap, ialah kita sama-sama harap benda ni tidaklah berpanjangan. Harap-harap lepas-lepas raya haji ni ke, ataupun sebulan dua lagi dah lega semua, kita dah back to normal balik. Mudah-mudahan lebih ramai lah daripada sebelum ni, insya-Allah.
Risau kan. Saya kuliah muslimat pun kemarin, hari ni, semalam lah, saya kuliah muslimat pun tak ramai. Ada dalam 2-30 orang. Maknanya separuh lah dewan kuliah tu tak penuh kan. Jadi risau juga sebenarnya. Tapi tak apalah, at least kita kata kuliah tu dah boleh start pelan-pelan kan. Syukurlah pada Allah. Walaupun saya dah sebut dah berapa tempat sebelum ni, apa yang Allah kirim pada kita, COVID dan sebagainya ni, sebenarnya dia mendidik kita kan. Dia mendidik kita banyak benda kalau kita memikir dan memerhatikan. Kalau kita ni jenis manusia yang memikir, mengambil iktibar, bermuhasabah. Oh, pasal apa Allah hantar COVID? Kita memikir, banyak pengajaran kita akan dapat. Tapi ada manusia COVID tak COVID ke, dia macam tu je, tak ada kesan pada dia. Itu rugi ya. Sebab kita belajar banyak benda tuan-tuan, terutama kami yang jadi asatizah, tuan-tuan yang jadi jawatankuasa masjid, tuan-tuan yang bekerja sendiri, hilang sumber pendapatan. Kami ustaz-ustaz yang sumber pendapatannya dengan kuliah pun habis kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, Allah tu maha kaya kan. Saya ucap terima kasih juga jawatankuasa masjid, terutama bendahari kita. Masa PKP tu kerap WhatsApp tanya, ustaz okey ke? Ustaz makanan cukup ke? Beras ada ke tidak ustaz? Tak ada, datang masjid ambil. Saya kata tak apa, setakat ni okey alhamdulillah, semua cukup dan bertambah sihat, saya kata kan. Bagilah orang lain yang lebih memerlukan. Mana rezeki tu ada lah, Allah bagi tak. Masjid pun bagi duit, anak murid pun baik-in duit, macam-macam. Kita naik malu nak ambil kan. Kuliah tak ada, lepas tu dia minta nombor akaun. Ustaz bagi, minta nombor akaun, nak bagi duit tu. Kita kata tak payahlah, bagi je ustaz, jangan cakap banyak. Dia ugut pula ni semua anak-anak murid yang nak masuk syurga awal ni kan. Jadi tuan-tuan, banyak benda lah kita belajar lah. Jadi bila cerita kita ni mesti takut hanya pada dia, so kena fahamkan benda tu betul-betul. Bila kita datang rumah Allah, bila kita buat apa yang diarahkan Allah, semayangnya kita jaga, solatnya kita jaga, puasanya, bacaan Qurannya tak tinggal, PKP tak PKP pun serupa, kalau boleh bertambah baik lagi. Itu semua kriteria orang yang takut dengan Allah. Itu semua manusia-manusia yang memang dia nak lebih dekat dengan Allah. Sebab takkan rugi tuan-tuan, sahabat sekalian, bila kita hidup, kita sentiasa mendekatkan diri kepada dia. Tuan-tuan pegang apa yang saya sebut, kita tak akan rugi. Walaupun mungkin orang nampak di dunia macam kita rugi, tapi tak apalah tuan-tuan, dunia ni bukannya lama mana sangat. Ada kawan saya sebut, ustaz juga kawan saya ni, dia kata kita hidup kat dunia ni macam hisap sebatang rokok. Sebatang rokok, bukan tuan-tuan hisap lah, ni contoh kan. Orang hisap rokok sebatang, berapa lama dia hisap kan? Sekejap kan. Hisap, sedut, buang asap, lepas tu ketuk abuk dia, 5-10 minit habis. Tinggal putung rokok je. Kita hidup atas dunia macam tu, bukan lama mana pun. Sedar tak tahu dah pencen. Tu mujur sempat pencen lah. Yang tak sempat pencen mati awal. Sebab itu dunia yang kita pijak ni bukannya lama mana sangat. Yang ulama kata, ingat kamu masa dilahirkan di atas muka bumi, kamu diazankan di telinga kamu oleh ayah kamu.
dan bila kamu mati kamu disembahyangkan. Itulah lamanya kamu hidup antara azan dan semayang. Bang maghrib 7.30, lepas tu qomat 10-15 minit kemudian. Itu lamanya kita hidup. Bukannya lama pun. Antara bang dengan semayang aja. Gambaran dia begitu. Jadi tak usah kalut-kalut sangat dengan dunia. Ingat pesanan almarhum Tuan Guru yang kita kasihi, Datuk Ismail Qamus, yang meninggal dunia 15 Ramadan, malam 15 Ramadan, malam Jumaat. Dia kata dunia ni ada-ada, tak ada sudah. Dunia ni yang kita duk kejar ni ada-ada, tak ada sudah. Itu dia pesan. Kita pula ada-ada, tak ada, kelang kabut. Tu yang jadi kelang kabut tu. Kan? Ada-ada, tak ada sudahlah. Dunia ni letak atas tapak tangan saja. Benda atas tapak tangan dia boleh hilang bila-bila masa. Yang jadi kacau bila dunia meresap masuk dalam hati. Kan? Dia masuk dunia ni berguni-guni masuk dalam hati ni. Itu yang jadi masalah sangat. Sebab itu cerita dunia ni takkan habis, tuan-tuan. Sebab dunia tak habis. Tuan-tuan kita tanya orang perempuan, balik kan tanya orang perempuan kita. Cuba tanya dia sejak bila dia mula basuh kain. Basuh kain. Lepas basuh sidai kan. Lepas tu angkat kain, lepas tu lipat kain ataupun iron baju semua. Cuba tanya bini kita, sejak bila awak buat kerja ni, dan sampai bila agak-agak awak akan buat kerja lipat kain, basuh kain? Jawapan dia akan jawab, sejak anak dara, Ustaz. Sejak saya anak dara dah mula dah basuh kain. Lepas tu ingat dah kahwin tak basuh, Ustaz. Basuh juga. Lepas tu basuh pula baju laki pula. Bertambah seorang. Lepas tu beranak, basuh baju anak pula. Bercucu, baju cucu juga nenek dia tolong basuh. Sampai bila basuh baju, tuan? Sampai mati. Tak, sampai mati. Cerita basuh baju tu sampai mati. Itulah dunia kita, tuan. Takkan habis punya. Cerita dunia tak habis. Tak ada kata saya dah pencen besok, Ustaz. Tak ada dah basuh-basuh baju ni. Tak ada. Sampai mati kita basuh baju. Jadi tolong jaga baik-baik. Dan apa yang kita sebut malam ni, bila kita kena ada rasa gerun dengan Allah, perasaan tu kena ada, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala dia sayang dengan kita. Baik, saya sambung sikit lagi, tuan-tuan. Firman Allah surah An-Nur ayat 52, surah nombor 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya serta takut dan bertakwa kepadanya, maka merekalah sebenarnya orang yang mendapat kemenangan pada sisi Allah. Jadi tuan-tuan, Allah sendiri rakamkan ayat ini. Siapa yang takut dengan dia, siapa yang bertakwa dengan dia, sebenarnya itulah golongan yang berjaya pada sisi Allah. Cerita berjaya-berjaya ni semua orang nak berjaya. Tapi apa erti kalau berjaya atas dunia saja, di akhirat melingkup? Na'udzubillah. Paling cantik dunia berjaya, akhirat pun berjaya. Itu paling cantik. Okey sikit dunia tak apa nak berjaya, tapi akhirat berjaya, boleh tahan lagi. Yang penting di sana besok.
Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, para jamaah sekalian, bila Allah Ta'ala bagi ruang ini pada kita, maksud saya bagi ruang ni maknanya alhamdulillah sampai malam ini kita masih hidup. Itu ruang nama dia. Itu maknanya Allah masih bagi ruang. Syukur saya tuan-tuan ibu-ibu yang menonton semua live malam ni, syukur sebab masih hidup. Bila masih hidup, itu maknanya masih ada ruang dan peluang untuk kita berubah, untuk kita bertaubat, untuk kita bermuhasabah, untuk kita baiki diri. Meninggal dunia atau orang sebut mati, habis tuan-tuan. Saya sebut banyak kali dah benda ni. Ustaz lain pun pesan benda ni banyak kali. Bila mati, meninggal dunia, habis. Tak ada dah peluang tu. Sebab dunia ni ialah lubuk peluang selama kita masih hidup. Peluang nak berubah, peluang nak buat baik, peluang nak jadi baik, peluang nak menyebarkan kebaikan, semua atas dunia. Bila qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, habis tuan-tuan. Tak boleh buat apa-apa. 27 Februari juga, Khamis malam Jumaat, ibu saya meninggal dunia di Rembau, Negeri Sembilan. Lepas kita selesai ke bumi semua, hari pagi Jumaat tu, selang 2 minggu lepas tu PKP kan, 18 Mac. Sampai malam ni saya tak dan lagi nak pergi kubur tu. Nak pergi ziarah kubur tu belum sempat. Dah lah Rembau tu pula, sekejap kuning, sekejap zon merah hijaunya, payah nak dapat. Dia ada kluster apa tak kat sana itu hari ni. Jadi kita pun tak berani kan nak pergi lagi tak. Bawa tenang dulu, nanti kita pergi. Bila mak ayah kita meninggal tuan-tuan, habis. Tak ada dah cerita kuliah ke, sedekah ke, baca Quran ke, tak ada dah. Habis. Ruang itu sudah tiada lagi. Dan saya sebut dalam siri kuliah saya sebelum ini, benda pertama yang akan berlaku pada kebanyakan orang yang meninggal dunia, benda pertama yang akan terjadi pada seorang yang meninggal dunia, first kali akan berlaku pada mereka ialah menyesal. Menyesal tuan-tuan. Sebab yang dah mati tu tak boleh bangkit je balik cerita kat kita kan. Tak akan berlaku benda tu. Tapi Allah cerita kisah mereka. Menyesal. Terutama kata ulama, bila nampak malaikat maut dah datang, menyesal masa tu. Duit berkepuk pun masa tu tuan-tuan. Kalau tak rajin sedekah, menyesal kita besok. Nampak pula malaikat Munkar dan Nakir, yang Nabi kata kulitnya hitam legam, matanya warna biru. Ulama kata antara malaikat yang paling hodoh, paling ngeri rupa paras dan warnanya, iaitu Munkar dan Nakir. Malaikat yang menyoal jawab dalam kubur besok ni kan. Nampak pula malaikat tu datang. Malaikat ni dua jenis ni tak reti senyum pula. Dia tak ada Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar, sihat, dah. Dia tak ada mukadimah punya tuan-tuan. Marabuka tak boleh jawab, dia belasah terus. Dia tak kira siapa. Masa itu menyesal tuan-tuan. Baru teringat kuliah maghrib, baru teringat semayang sunat, baru teringat itu, masa itu tak ada apa dah. Ya orang tua kita kata sesal dahulu pendapatan. Itulah dia. Jadi tompang ruang itu masih ada. Ruang kita nak beramal tu masih ada, walaupun sedikit amalan kita, tapi berterusan tak apa. Macam kita 3-4 bulan PKP ni kan, macam-macam amalan kita buat. Yang jenis ambil peluang lah. Dah duduk rumah tak boleh ke mana tuan-tuan, nak buat apa? Tengok TV pun tak larang nak tengok TV.
Kan? Makan tak larat makan, pintu peti air tu sampai tercabut. Duk berulang ke depan ke dapur je kerja. PKP kan. Lah kali baca buku semayang sunat, baca Quran kan. Baru ramai orang hantar Quran masa PKP tu. Tuan-tuan yang depan saya ni, suami-suami ni semua naik taraf jadi imam satu. Di rumah masing-masing. Baru tahu susah jadi tok imam. Jangan buat main. Selama ni kita maki hamun tok imam aja. Kan? Imam ni lembab lah, imam ni laju benar, imam ni baca tak sedap. Macam tarawih baru ni. Kita pula kena hamun dengan anak bini kat belakang. Kan? Dia kata, ustaz, imam saya ni ustaz, dia imam Melayu ustaz, tapi saya rasa dia dah bertukar jadi Quraisy lah ustaz. Asyik li ila fi Quraisy jadi baca dia. Sudah kan. Biarlah tok laki itu yang dia hafalnya kan. Nak buat macam mana? Baru tahu pening nak jadi imam tarawih, jam kita apa nak dibacakan. Tu baru 8 rakaat kalau 20. Kan? Sampai dah tak tahu surah apa nak baca. Buat lagi. Baru tahu kan. Lain kali jangan kutuk-kutuk tu imam, diam-diam je. Susah jangan buat main. Banyak benda yang kita belajar kan, hukum hakamnya tak pernah termimpi dalam kepala otak kita tuan-tuan, kita nak semayang berjamaah berjarak macam ni. Tak pernah terfikir tak? Ya imam pun sampai tersasul, rapat dah luruskan soft. Tak boleh, tak jadi katanya. Dah terbiasa sebut itu. Dalam hadis Nabi pun semua begitu kan. Tiba-tiba kena renggang. Mana pernah kita terfikir benda tu? Bukan Malaysia saja kena renggang semayang ni, satu dunia tu kan. Tuan-tuan balik kan, buka YouTube, tak pun pergi kedai bistro depan Shell kan, dia buka semayang Mekah 24 jam tu kan. Cuba balik kan, buka YouTube, saya tengok Mekah pun jarak tuan-tuan, Madinah pun jarak. Satu dunia semayang kena jarak. Covid punya pukulan. Saya rajin kat buka yang Haramain Info. Channel tu nama Haramain, yang tunjuk live 24 jam dengan semayang fardu Mekah Madinah. Bukan apa tuan, kita rindu kan. Saya memang rindu betul nak pergi Mekah kan. Dah tak boleh pergi kan. Lepas tu dapat tengok, macam tadi saya tengok semayang subuh pagi tadi punya, seronok tengok Madinah. Madinah ni ada imam baru tuan, anak Huzaifi kan. Imam Madinah kan yang paling otai kan, Huzaifi nama dia kan. Sekarang ni saya tengok anak dia pula, Ahmad bin Ali Huzaifi ke apa nama. Sedap agak macam suara bapak dia sikit, tapi bapak dia sedap lagi kan. Dengar dia jadi imam subuh, sayup macam tu kan. Hilang rindu. Tak dapat pergi pun, tengok live pun, ataupun ulangan. Saya tengok pun ulangan juga tadi kan, semayang maghrib ke apa yang ada suara yang kuat dibaca, lepas rindu. Dengar pula azan subuhnya kan, lepas rindu. Jadi tuan-tuan, kita tak pernah terfikir benda tu akan jadi begini. Ini sekarang 2020 ni, 5-10 tahun lagi mana nak tahu entah apa pula yang nak datang kan? Jadi sebab itu bagi orang yang memikir, bagi orang yang mengambil iktibar, dia akan banyak pelajaran yang dia akan dapat tuan-tuan. Banyak benda yang dia belajar tentang PKP, tentang Covid dan sebagainya. Memang kali ni Allah pukul rapat kita tuan-tuan. Kamu nak menyombong sangat, apa kamu boleh buat bila tak boleh keluar rumah? Apa kita nak cakap tuan? Semua orang jadi stres bila tak boleh keluar rumah. Kita sarjana tak apalah, kebanyakannya rumah landed, rumah bawahan yang duduk flat. Tanah pun tak ada tuan. Dalam rumah ramai pula, rumah pula kecil kan. Allahu Akbar. Betapa stres sebenarnya. Sebab itu dalam kajian pun disebut kan, sepanjang PKP 2-3 bulan tu ramai orang stres. Kerja tak boleh, kerja tak ada, sumber pendapatan tak ada, duit tak cukup.
Tu pun alhamdulillah kerajaan ejah lah, moratorium lah apa benda kan, boleh penangguhan 6 bulan lah itu ini, meringankan sikit. Jadi tuan-tuan memang stres tuan. Sebab itu bila umum je boleh rentah negeri, dia punya hore tu tak kira tu. Saya ingat masa PKP awal-awal tu minyak turun sampai RM1.40 tu. Geram je aku tengok harga minyak masa tu. Isi juga penuh sebab geram tengok harga. Kereta pula tak boleh berjalan ke mana. Kan? Duduk bawah pokok mangga. Jadi nak buat macam mana tuan-tuan? Allah sekali dia tarbiah kita terduduk jangan buat main. Amerika Syarikat, negara yang dianggap paling canggih dalam dunia, teknologi paling sophisticated, paling maju perubatan, dia nombor 1 COVID dalam dunia. Itu mungkin faktor kedegilan rakyat dia lah tak? Sebahagian tu orang suruh SOP dia melawan nak keluar juga. Tanggung nombor 1 dalam dunia. Nombor 2 Brazil, nombor 3 India. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dengan mata kasar dan mata hati, memang Allah tarbiah kita. Kalau bahasa budak-budak hari ni memang kau-kau punya. Kan? Memang Allah bagi, tak bagi can. Kali ni ditarbiah kita betul-betul. Bagi orang yang faham. Bagi orang yang tak nampak benda ni, dia kira ini penyakit berjangkit begitu aja lah. Tak ambil apa iktibar pun. Tapi bila kita yang ambil iktibar ni, baru kita tahu, baru kita belajar nikmat bersama keluarga. Bila dah terperak di rumah, anak cucu semua ada kan, baru tahu nilai kasih sayang. Baru tahu mahalnya nikmat boleh bergerak keluar daripada rumah. Nikmat bergerak tu, itu satu nikmat. Naik kereta, naik motor, keluar rumah, itu nikmat. Tiba-tiba tak boleh, baru tahu mahalnya nikmat kebebasan. Baru tahu mahalnya nikmat duduk dalam rumah Allah ni. 3 bulan tuan-tuan kita melintah depan sarjana ni, tengok aja masjid, tak boleh masuk lah. Tengok Allah tarbiah kita macam mana kan. Sebab tu bila boleh buka ni sepatutnya menderu, tak juga. Yalah, mungkin masing-masing ada alasan, tak apalah, kita doa yang baik-baik. Baru kita tahu mahalnya nikmat. Macam kami ni baru tahu mahalnya nikmat boleh berkuliah, yang depan kami ada orang yang dengar macam sekarang. Itu nikmat dia. Tak. 3 bulan kuliah sorang-sorang kat rumah tu, cakap macam orang gila depan telefon sorang-sorang. Tuan-tuan buat dia tengok live saya, tiap hari saya live, dah tak tahu apa nak buat. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup yang akhir untuk malam ni, waktu pun dekat lah. Jadi teruskan mengaji, teruskan kuliah, teruskan dekat dengan Allah, takut pada dia. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dunia akhirat, insya-Allah. So kita akan sambung nombor 14 bulan depan biiznillah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.